KPM. Didik TV KPM. Mari tuan puan dengar ini cerita. Jus buah naga enaknya dirasa. Kaya khasiat mesti dicoba. Mari kemari dapatkan segera. Jadi jangan ketinggalan untuk mendapatkan jus buah naga. Produk yang hangat pada hari ini yang mendapat sambutan ramai sejak daripada subuh tadi saya jual. Saya dah tak nak jual buah nanas. Saya dah tak nak jual buah pisang. Jadi apa yang saya nak jual adalah saya nak beri tawaran hebat berkaitan dengan jus buah naga ini dalam kedai gerabak Encik Akil yang dibuat khas oleh saya. Jadi dengan harga RM3 sebotol promosi, siapa yang nak dapatkan terus hubungi saya di talian 0103466623. Jadi saya tunggu, dapatkan segera, hanya tinggal 2 botol lagi. Nampaknya kita ada pelanggan ya di sini. Okey, kita teruskan lagi. Siapa lagi? Mungkin hari ini saya bersiaran di Sri Pentas Utama TV3 dan NTV7. Mungkin ada dalam kalangan kru di sini yang hendak mencuba. Saya nak cuba. Oh ya, ada di situ. Siapa ni? Anissa. Ya. Nak cuba tak Nisa? Betul, ini saya nak adalah cuba. jus buah naga, Ni Nisa. susahnya nak dapat daripada subuh tadi dah saya tunggu nak Betul, beli. Nisa. Ya, Nisa. Nak cuba? Nak cuba. Okey, kita tengok ya Nisa. Mungkin ada yang tak percaya bagaimana kepekatannya Nisa. Boleh pekat nampak betul. kat sini Nisa. Ya, asli Nisa. Ya. Dan ini adalah asli. Boleh dapatkan Nisa. Mungkin satu botol ini saya berikan kepada Nisa kerana dia datang secara langsung di sini. Terima kasih. RM2 Nisa. RM2 ya. Dapat diskaun. Nisa, ada saya. kebaikan dia Nisa. Bila Nisa minum jus buah naga ini, pastinya Nisa makin cantik Nisa. Of course. Penghadaman, pencernaan dimudahkan Nisa. Ya. Dan mempunyai kekuatan tulang Nisa. Tak Inilah sabar kerana saya apa minum. Nisa? Jus buah naga ini mempunyai banyak vitamin C. Bukan vitamin C saja, Ya. B1, B2, B3 Nisa. Itulah Ya, kebaikannya banyaknya. Nisa. Jadi yang di luar sana, Ya. teruskan tengok di gerabak Encik Akil untuk dapatkan promosi tawaran ini dalam masa 30 minit saja 30 minit Nisa. sahaja. Ya. Baiklah. Assalamualaikum. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Encik Akil yang telah buka gerai buahnya di depan ni di Didik TV. Tetapi sebelum itu kan saya nak pesan kepada anda semua supaya kekal menjaga SOP di mana saja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Siapa agaknya cikgu yang menjual-jual tadi ni kat sini? Macam kenal je kan? Jom sama-sama kita tonton profil beliau. Okey semua, jom kita persilakan Cikgu Akilul Nazar yang merupakan guru bahasa Melayu dari SMK Kelapa Sawit. Apa khabar Cikgu Akil? Khabar baik. Jom kanak-kanak di rumah, adik-adik boleh tonton kita di teras Didik TV KPM kerana hari ini kita akan membincangkan topik ataupun subjek bahasa Melayu di mana topik kita adalah tuah di bumi permata. Ada kena-mengenanya dengan buah naga yang dipromosikan sebentar tadi. Tapi sebelum tu kan, saya mesti nak ajak kawan-kawan saya untuk Nisa. join. Jadi saya nak ajaklah mana kawan-kawan saya ni. Hai semua, hai! Wah, mereka dah bersedia lah. Jadi tak nak buang masa, jom kita berkenalan dengan kawan-kawan kita. Saya nak mulakan dengan Haziq. Haziq, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Zulki bin Syam, tingkatan 3 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Dina. Silakan Dina. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hanis binti Muhammad Fazil, tingkatan 3, sekolah di Sekolah Kebangsaan Menengah Kelapa Sawit. Baik, terima kasih. Seterusnya kita nak persilakan Izati. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzati binti Abdullah. Saya berumur 15 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baik, seterusnya kita ada Afiq. Silakan Afiq.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Syahmi bin Suhaimi. Saya tingkatan 2, saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kelapa Sawit. Baik, kita ada kawan kita, Rogini. Hai. Hai kawan-kawan, selamat sejahtera. Nama saya Rogini, anak perempuan Belu. Kawan-kawan boleh panggil saya Rogini. Saya tingkatan 1. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Kelapa Sawit. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada kawan kita yang bernama Baneta. Silakan. Hai, salam sejahtera. Nama saya Baneta, anak Patrick Liko. Boleh panggil saya Baneta dari tingkatan 1, sekolah di SMK Kelapa Sawit. Baik, terima kasih cikgu. Itu dia kawan-kawan kita dari Sekolah Cikgu Akil iaitu SMK Kelapa Sawit. Sebelum kita pergi kepada topik kita, saya ada video khas. Jom sama-sama kita saksikan. Penulisan ulasan yang baik mestilah mengandungi pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Isi tersurat ialah maklumat bertulis yang terdapat dalam bahan grafik atau bukan grafik yang disediakan. Manakala isi tersirat ialah isi lain selain daripada isi yang terdapat dalam bahan rancangan tetapi masih berkaitan dengan info yang diberikan. Hai kawan-kawan, terdapat pelbagai jenis teknik bacaan. Salah satu daripadanya ialah teknik bacaan KWLH. K merujuk kepada know iaitu perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. W pula merujuk kepada what iaitu perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Seterusnya ialah L. L merujuk kepada learn iaitu perkara yang dipelajari selepas membaca dan akhir sekali ialah H. H merujuk kepada how iaitu cara mendapatkan maklumat tambahan berkaitan topik melalui bacaan seterusnya. Ya, itu dah sedikit perkongsian dari kawan-kawan kita dari SMK Kelapa Sawit Johor. Cikgu, sebenarnya saya tertanya-tanyalah kan, apa kaitannya buah naga dengan apa yang kita belajar. Tapi sebelum tu saya nak jemput cikgu untuk kita sanitasi tangan sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Nisa. Ya, terima kasih. Okey, baiklah saya bawa ke sini lah ya. Okey cikgu. Adakah saya bakal merasa air naga cikgu? Boleh Nisa, kalau Nisa nak merasa tiada masalah Nisa. Tapi Nisa sebenarnya hari ini saya bukannya nak berniaga. Saya bukannya nak menunjukkan cara kita berniaga. Tapi Nisa, sebenarnya ada perkaitannya Nisa. Di hadapan Nisa ini dengan apa yang saya terangkan tadi, sebenarnya Nisa dapat menyaring maklumat Nisa itu penting. Betul. Mungkin Nisa boleh ulaskan apakah maklumat penting yang Nisa dapat daripada penerangan saya tadi Nisa. Tadi cikgu cakap dengan buah naga ni terkandungnya khasiat, betul cikgu? Ya betul. Apa khasiatnya tu? Khasiatnya saya akan jadi makin cantik. Betul. Pencernaan lancar dan dia ada vitamin-vitamin yang bagus untuk tubuh badan. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Jadi itu antara maklumat yang Nisa dapat saring melalui promosi atau iklan yang dibuat Nisa. Tapi ada perkaitannya Nisa dengan hari ini. Sebenarnya bukan hanya melalui promosi Nisa. Tetapi pada hari ini sebenarnya hasil pembelajaran Nisa ada 3 Nisa. Yang pertama, kita akan menggunakan bahan grafik Nisa supaya murid dapat membaca untuk menyaring maklumat daripada bahan grafik tersebut dengan menggunakan teknik bacaan KWLH. Dan yang kedua, murid dapat mengenal pasti isi tersurat yang terdapat dalam bahan grafik tersebut Nisa. Dan yang terakhir, yang ketiga hari ini, saya nak tekankan satu teknik macam mana cara mudah nak mendapatkan isi tersirat Nisa dengan menggunakan teknik. Nisa cuba tengok Mek Bi Comel. Apakah itu? Wah, tertarik saya dengan teknik yang akan diperkenalkan dan dikongsikan kepada semua. Diharapkan yang di rumah pun turut sama bersedia dengan pen dan kertas untuk sesi kita pada hari ini. Sebelum kita teruskan, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Akil dan kawan-kawan Nisa, saya terima kasih. dari SMK Kelapa Sawit Johor. Baiklah, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan topik subjek Bahasa Melayu di mana Betul. kita ada teknik KWLH. Betul. Kita ada nak saring maklumat, isi Betul. tersurat. Banyaklah, jadi diharapkan di rumah tetap bersedia dengan pen dan kertas untuk menulis nota. Saya nak tanya kawan-kawan saya SMK Kelapa Sawit, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia macam biasa, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yes, semua dah bersedia. Jadi, jom cikgu kita mulakan. Bersemangat Nisa ya. Ya. Sebenarnya melihat Nisa, kenapa mereka pakai t-shirt ini Nisa? Saya pun Ini perasan. adalah salah satu baju karakter murid Johor Nisa. Oh. Jadi di mana-mana di negeri Johor kita akan kelihatan pelajar ada t-shirt ini setiap seorang daripada mereka Nisa. Wah, menarik. Okey. Baiklah Nisa, kita teruskan Nisa ya. Boleh saya mulakan? Silakan, Jadi, cikgu. sebelum saya pergi terus kepada bahan maklumat atau hari ini saya akan mengajar apa Nisa, mari kita tengok dulu Nisa. Apa sebenarnya Nisa yang dikatakan bahan grafik ini Nisa? Biasa kita dengar. Jadi bahan grafik ini Nisa merujuk kepada gambar, lambang-lambang, simbol. Kita ada huruf. Jadi kita ada angka, lukisan ataupun apa sahaja lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. Dengan mudah katanya Nisa, ini adalah satu komunikasi visual Nisa. Di mana contoh yang saya berikan, kita nampak ada piramid makanan Nisa, ada aras 1, aras 2, aras 3 dan aras 4 Nisa. Inilah yang akan memberi maklumat kepada pembacanya Nisa. Jadi topik kita sebenarnya pada hari ini Nisa, apakah bahan grafiknya Nisa? Saya telah memilih tema 12 daripada buku teks tingkatan 3, Tuah di Bumi Permata. Sebelum saya teruskan lagi Nisa, izinkan saya, kita mungkin nak bertanya kepada murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Berdasarkan gambar ini, tiada maklumat, hanya ada tajuk sahaja. Mungkin ada pelajar yang berada di Google Meet ataupun di rumah, mungkin boleh memberi maklum balas tentang apa gambar ini. Saya persilakan mana-mana murid yang nak mencuba. Siapa nak cuba? Oh, dah angkat hijau. Silakan Haziq. Izinkan saya cuba. Gambar yang dipaparkan di skrin ialah gambar buah naga. Okey. Buah naga mempunyai 4 warna iaitu merah, hitam, putih dan kuning. Ianya juga boleh dimakan begitu saja sebagai bahan pencuci mulut atau dijadikan jus air. Itu saja. Terima kasih Haziq. Dengar tak Nisa? Haziq cakap ada warna apa Nisa tadi? Ada warna merah, putih yang biasa kita lihat. Betul. Ada warna hitam. Betul dan Nisa? ada warna kuning, cikgu. Ya, kuning. Ini memang susah sikit nak nampak Nisa. Dan Haziq juga ada cakap bahawa buah naga ini boleh dimakan ataupun dibuat jus seperti saya jual tadi Nisa. Ya, betul. Mungkin ada lagi seorang lagi saya perlukan maklumat apa tentang ini sebenarnya yang Siapa awak faham. nak kongsikan maklumat berkenaan dengan gambar yang dipaparkan? Okey, Rogini, silakan. Silakan Rogini. Cikgu, pada pendapat saya, isi buah naga seperti isi tembikai, manakala rasanya pula seperti buah kiwi. Buah ini mudah didapati di pasar raya. Ya Nisa, nampak tu Nisa? Rogini cakap isinya seperti buah tembikai. Sudah terang lagi bersulur Nisa. Kita nampak ada lautan merah, ada biji-biji hitam kat dalam dia. Itulah bentuknya seperti buah tembikai dan mudah didapati di mana-mana pasar raya. Jadi Nisa, nampak tak kat situ? Berdasarkan gambar ya, tiada maklumat. Sebenarnya mereka dah tahu ini apa. Jadi kita akan buat perkaitan teknik apa yang kita nak gunakan. Jadi anak-anak di rumah ataupun yang berada di Google Meet boleh buka buku teks tingkatan 3 muka surat 148 dan 49. Nisa boleh bantu saya tunjukkan tak Nisa? Seperti di tangan saya ini adalah buku teks tingkatan 3. Adik-adik di rumah boleh terus sama membuka muka surat 148 dan 149. Jadi bahannya yang terdapat di buku Nisa itu adalah seperti buah naga, enak berkhasiat. Kita ada warnanya Nisa. Baik. Di bawahnya kita ada keperluan asas tanamannya Nisa. Kemudian kita ada khasiat dia. Apakah kandungan dalam buah naga tersebut Nisa? Dan juga kita ada maklumat manfaat buah naga Nisa. Jadi berdasarkan bahan grafik seperti ini, padat dengan maklumat, teknik apa yang kita nak guna pada hari ini Nisa? Jadi saya akan kongsikan. Secara umumnya Nisa, teknik bacaan kita ada 5. Yang pertama, KWLH.
di mana pelajar perlu tahu dan menanyakan soalan apa, telah tahu atau bagaimana. Kita ada teknik chart iaitu perlu bulatkan dahulu maklumat, highlight atau gariskan, tandakan star pada maklumat penting, pindahkan maklumat atau memberi respon kepada guru. Ataupun kita ada teknik quack. Adakah kita memberi soalan, perlu gariskan, tandakan atau bulatkan atau mencari tanda kunci. Okey, dan seterusnya kita ada teknik acid. Mungkin gambaran itu adakah setuju, mengelirukan, menarik ataupun Nisa tidak setuju. Dan yang terakhir Nisa, adakah kita nak gunakan teknik SQ4R Nisa, di mana perlu meninjau, menyoal, membaca, merekod, menyatakan kembali dan membuat refleksi. Jadi Nisa, sebenarnya hari ini kita hanya akan fokus kepada teknik ini berdasarkan bahan grafik itu. Kesesuaiannya adalah teknik KWLH Nisa. Jadi saya terangkan sedikit Nisa. Okey, baik. Apa sebenarnya tu K Nisa? K ini sebenarnya adalah tahu, di mana perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. Tadi pelajar tersebut ada beritahu kita gambar itu tentang apa. Ya. Tak ada maklumat, kita dah boleh tahu Nisa. Kemudian what? Okey, selepas itu daripada yang kita dah tahu, apa yang kita nak tahu daripada bahan tersebut? Kita tengok bahan grafik tersebut Nisa, mungkin Nisa boleh angkatkan sekejap. Kita Seperti tengok buku teks ni. apa kita nak tahu. Di situ ada warna Nisa, keperluan asas tanaman Nisa. Jadi ini semua sebenarnya dah ada dalam bahan grafik Nisa. Hanya kita timbulkan persoalannya Nisa. Seterusnya, learn sudah tahu apa perkara yang dah kita pelajari berdasarkan bahan grafik itu sebentar tadi. Dan yang keempat, how. Ini adalah soalan tambahan di mana murid-murid mungkin tertanya-tanya, macam mana kita nak buat sesuatu yang luar biasa berdasarkan bahan grafik tersebut. Maklumat tambahan. Dan mereka perlu membuat kajian melalui bacaan yang seterusnya Nisa. Jadi kita tengok kita uji murid-murid dalam Google Meet ini sama-sama kita keluarkan maklumat teknik bacaan KWLH berdasarkan bahan grafik muka surat 148 dan 149. Murid-murid di rumah pun boleh rujuk buku teks. Jadi seperti mana yang kita tahu Nisa, bahagian no, tahu. Murid-murid telah terangkan tadi, buah naga ada warna putih, merah, hitam, kuning. Buah naga ni sejenis buah-buahan dan boleh dimakan Nisa dan boleh dijadikan jus air. Okey. Dan seterusnya, isi buah naga ini kelihatan seperti isi tembikai. Jadi berdasarkan bahan grafik tersebut, persoalan yang mungkin kita nak tahu, apakah yang diperlukan untuk menanam buah? Seterusnya, bagaimanakah buah naga mengurangkan berat badan? Dan yang ketiga Nisa, apakah manfaat buah naga sebenarnya Nisa? Sebenarnya Nisa dah diterangkan tadi dekat awal tadi. Betul? Kan? Itu antara jawapannya. Jadi untuk membantu saya menjawab persoalan ini, murid-murid di rumah atau di dalam Google Meet boleh rujuk buku teks. Mari kita lihat learn apa yang telah kita pelajari dalam buku teks. Baiklah, saya nak tanya murid-murid dalam Google Meet. Siapa yang nak mencuba untuk menjawab apa yang diperlukan untuk menanam buah naga? Siapa nak cuba boleh angkat tangan ataupun angkat kad hijau. Silakan. Mereka ada kad hijau. Silakan Dina. Kita nampak Dina. Silakan Dina. Bukan saya mencuba cikgu. Baik. Cara-cara untuk menanam buah naga ialah dengan menggunakan tanah berpasir yang kaya dengan bahan organik. Selain itu, memastikan tanaman terdedah kepada sinaran matahari selama 7 jam sehari. Wah, nampak ya. Jadi maklumat tersebut Nisa memang ada di dalam buku ni, buku teks. Nisa boleh lihat. Jadi apa yang dikatakan adalah kita perlu gunakan tanah berpasir yang kaya dengan bahan organik. Selain itu memastikan tanaman terdedah kepada sinaran matahari selama 7 jam sehari. Selain itu Nisa, cuba Nisa tengok buku teks. Berapakah suhu yang sesuai? Suhu. Kalau dekat buku ni maklumat saya dapat adalah suhu sekitar 20 ke 30 darjah Celsius. Nampak tak Nisa? Mudah tak Nisa untuk mengenal pasti apa maklumat yang ada di dalam bahan grafik tersebut. Okey. Jadi soalan yang kedua Nisa kita teruskan. Bagaimanakah buah naga boleh mengurangkan berat badan? Ada mana-mana pelajar yang nak mencuba? Silakan. Wah, ini produser saya suka. Produser suka ya. Kita dengarkan jawapannya. Silakan murid-murid. Izinkan saya cikgu. Silakan. Afiq, silakan.
Buah naga mengandungi serat yang banyak, pelbagai jenis vitamin seperti vitamin B1, B2 dan B3 serta kandungan kalsium yang tinggi. Selain itu, buah naga adalah kurang karbohidrat, gula dan lemak. Ya, Nisa, jawapan yang Afiq berikan, dia dapat maklumat dalam buku teks Nisa. Ya. Ya, betul. Buah naga ini ada vitamin B1, B2, B3 Nisa. Dan kalsiumnya sangat tinggi. Jadi dari situ, buah naga adalah kurang karbohidrat, gula dan lemak. Bagi mereka yang nak mengurangkan berat badan, boleh amalkan jus buah naga. Buah naga. Beli dengan saya nanti Nisa. Tapi jangan tambah gula pula. Ya, baiklah. Okey. Seterusnya yang ketiga Nisa. Dalam bahan ketiga. grafik tersebut ada juga maklumat. Apa kita nak tahu? Manfaat buah naga. Boleh tak mana-mana anak di dalam Google Meet terangkan sedikit ini? Berdasarkan Siapa maklumat. nak angkat kad hijau? Okey, Wah. silakan Izzati. Izzati. Aju diangkat. Manfaat buah naga adalah dapat menguatkan tulang dan daya ingatan. Selain itu, dapat menyihatkan mata, gigi dan kulit. Wah. Terima itu kasih. dia. Itu manfaatnya ya Nisa. Dapat menguatkan tulang dan daya ingatan, menyihatkan mata, gigi dan kulit. Tapi Nisa, ada lain. Cuba Ada Nisa yang lain. berikan apa Okey. manfaat lain dalam Antara buku teks? manfaatnya boleh meningkatkan imuniti, Ya. menyihatkan toksin, Ya. antioksida dan macam-macam lah. Ada berkhasiat untuk macam sesetengah penyakit juga. Betul Nisa. Okey. Jadi kita dah tahu, dah telah pelajari subjek tersebut, bahan grafik tersebut kita dah dapat maklumat. Tetapi Nisa, Ya. mungkin dalam bahan tersebut ada maklumat yang Nisa mungkin nak tanya. Ya. Atau mana-mana murid dalam Google Meet nak tanya maklumat apa yang mereka nak tahu. Yang Jadi, tiada jom. di dalam bahan grafik. Silakan murid-murid dalam Siapa Google Meet. nak cuba? Siapa nak cuba? Apa yang anda nak tahu? Ya, Baneta, Ya, silakan. Baneta, silakan. Dia angkat kad merah lah, Kad cikgu. merah. Kenapa tu Baneta? Silakan. Cikgu, berapa lama tempoh yang diambil oleh pokok buah naga untuk menghasilkan buah? Nampak tak Nisa? Dan bagus. saya rasa Banita ni dia suka makan jus buah naga ni tau. Jadi dia tanya berapa lama tempoh diambil untuk buah naga untuk menghasilkan buah. Nisa tahu tak jawapannya? Alamak, yang itu saya kena buat sedikit kajian lah, cikgu. Betul. Sebab tu kita kata bagaimana kita cari maklumat melalui internet, majalah ataupun surat khabar ataupun Nisa. Ya. Saya cuba cabar anak-anak di Google Meet Nisa. Ada tak rakan-rakan dia sendiri yang tahu? Mungkin ada pengalaman menanam Wah. atau siapa-siapa? Kan? Ada tak siapa-siapa anak-anak murid? Kalau Siapa tak ada yang saya tahu? akan jawab. Izinkan saya, cikgu. Okey, silakan, Dina. Kita nampak Dina. Berapa Wah, Dina tahu ni. Berapa lama Dina? Tempoh yang diambil oleh buah naga untuk menghasilkan buah ialah 7 hingga 12 bulan. Wah, 7 hingga 12 bulan ya Dina. Dina, pernah menanam ke atau ada pengalaman ke Dina? Bagaimana Dina? Atuk saya pernah. Okey, Wah. nampak atuknya pernah menanam ya. Okey, jadi jelas kat situ bagaimana. Kawan pun boleh menjawab. Betul. Ataupun saya sendiri nak tahu, wajarkah ladang buah naga ini diperluas ke seluruh negara? Kalau Nisa, wajar atau Saya tidak? rasa wajar, cikgu, sebab dia banyak khasiat dan saya rasa tak susah nak tanam, cumanya tempohnya agak panjang. Ya. Tapi lebih baik kita ada supply yang banyak. Wah, gitu jawapan. Jadi inilah caranya Nisa untuk mendapatkan bagaimana atau cara kita membuat bacaan menyeluruh Nisa. Ya. Jadi jelas tak teknik bacaan KWLH ini anak-anak pada hari ini yang ada di Google Meet dan di rumah? Jelas tak? Setakat ni okey semuanya? Okey tak semuanya? Kalau okey, double thumbs up. Okey, mereka nampaknya faham, mereka Nisa. mengikuti dengan sangat baik. Diharapkan yang di Nisa. rumah pun mengikuti dengan sangat baik. Kekal fokus bersama kami. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV. KPM masih bersama saya, Nisa, Cikgu Akil dan juga Nisa. kawan-kawan saya dari SMK Kelapa Sawit Kulai, Johor. Jadi jom Cikgu, kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Silakan. Baiklah Nisa, terima kasih. Kita dah selesai Nisa. Hasil pembelajaran yang pertama, objektif yang pertama menggunakan teknik KWLH untuk menyaring maklumat berdasarkan bahan grafik ini Nisa. Jadi untuk masuk ke objektif yang kedua Nisa, sebenarnya Nisa, bahan grafik ini Nisa selalu digunakan dalam bahagian pemindahan maklumat, soalan ulasan Nisa. Ulasan. PT3. Ya, soalan ulasan yang membawa 15 markah Nisa. Jadi berdasarkan soalan pemindahan maklumat ini Nisa, secara umumnya Nisa, ulasan kita ada isi tersurat Nisa dan juga isi tersirat. Apakah isi tersurat itu Nisa? Boleh tak Nisa bacakan apakah isi tersurat itu Nisa? Isi tersurat bermaksud maklumat atau isi yang boleh diperolehi daripada bahan rangsangan yang diberikan. Betul Nisa. Jadi bahan rangsangannya adalah bahan grafik. Jadi di sini kita dah nampak isinya apa tadi Nisa? Betul. Dari mudah kita dapat. Jadi dan seterusnya kita ada juga isi tersirat Nisa. Yang ini saya terangkan Nisa, isi tersirat ni adalah isi yang tiada di dalam bahan, isi selain bahan rangsangan. Tetapi huraian isi tersurat ini mungkin berkaitan tentang faktor, kesan, cara atau contoh. Dia adalah huraian kepada isi tersurat yang kita gunakan Nisa. Jadi berdasarkan bahan grafik ini Nisa, apakah isi tersurat yang jelas kelihatan melalui bahan rangsangan ini? Mungkin murid-murid di Google Meet nak cuba menjawab Nisa. Silakan. Siapa nak cuba? Angkat kad hijau anda. Kalau tak angkat kita panggil. Siapa nak mencuba? Apakah isi tersurat yang awak nampak ini? Silakan Rogini. Okey, Rogini nak mencuba. Cikgu, pada pendapat saya, isi tersurat yang ditekankan dalam bahan grafik ini ialah manfaat buah naga. Nampak ya Nisa, dia nampak jelas adalah manfaat. Rogini, boleh tak bacakan apakah manfaat buah naga yang ada di dalam bahan grafik tersebut? Rogini, silakan Rogini. Terdapat 5 manfaat buah naga. Yang pertama, menguatkan tulang. Yang kedua, menyihatkan mata, gigi dan kulit. Yang ketiga, membantu menguatkan daya ingatan. Yang keempat, mengawal kadar glukos. Dan yang akhir sekali, kelima, membantu merendahkan kolesterol dan tekanan darah. Jadi betul Nisa, ini adalah bahan maklumat isi tersurat yang diperolehi daripada bahan grafik tadi Nisa. Mudah kan Nisa? Betul. Kita dah dapat isi tersurat, bolehlah kita tulis ulasan. Betul. Selesai objektif kita yang kedua tadi yang Nisa. Kedua. Namun ada satu yang susah sedikit untuk mencari isi tersirat. Biasa pelajar tertanya-tanya, macam mana nak tulis cikgu? Macam mana nak buat cikgu? Jadi pada hari ini Nisa, saya akan memperkenalkan teknik mengenal pasti isi tersirat. Mungkin boleh digunakan anak-anak di luar sana maupun anak-anak murid dalam Google Meet. Jadi apakah teknik tersebut Nisa? Mari kita tengok Nisa. Mek bi comel Nisa. Mek bi comel. Menarik tak Nisa? Saya tak pernah dengar teknik ni cikgu. Tak pernah dengar. Tapi Nisa kenalkan Cik B. Kenal. Kenapa saya guna Mek B? Cik B kan berasal daripada Kelantan. Jadi saya ambil Mek B comel. Bila kita ingat Mek B comel, mereka selalu dengar lagu Cik B. Jadi mereka terbayang-bayang dapat mengingat cara nak ingat isi tersirat ini. Apa itu ME Nisa? ME ini sebenarnya merujuk kepada mengapa. K merujuk kepada apa Nisa? Kesan. Jadi B merujuk kepada bagaimana dan comel. Saya ambil CO. Agak-agak Nisa apa ya? Contoh. Pandai Nisa. Nisa belum belajar lagi dah pandai ya. Jadi boleh gunakan teknik ini untuk mencari isi tersirat berdasarkan isi tersurat Nisa. Jadi kita akan tengok bagaimana nak gunakan mengapa, kesan, bagaimana dan contoh ini. Mari kita cuba buat. Kita gunakan teknik Mek B comel. Kita senaraikan isi tersurat yang telah diberikan oleh Rogini tadi. Ada 5 ya. Ada 5 dan kita selaraskan juga dengan maklumat bahan grafik yang ada dalam buku teks Nisa. Saya akan tanya Nisa.
menyihatkan mata, gigi dan kulit, menguatkan tulang, membantu menguatkan daya ingatan, mengawal kadar glukos, membantu merendahkan kolesterol dan tekanan darah. Mengapa benda ini berlaku, Nisa? Kerana dia mengandungi vitamin-vitamin. Dan Terima juga, kasih, Nisa. Itu yang saya nak dengar sebenarnya, Nisa. Nisa cakap mengapa ada vitamin. Sebab dalam bahan dah ada tulis. Ya. Dah ada tulis bermakna itu bukan isi tersirat. Dah ada dalam bahan. Seterusnya, kesan. Ada tak? Nisa tahu tak apa kesan kepada ini semua? Kesan... Ada tak dalam bahan grafik tersebut? Tak ada pula Agak-agaknya. cikgu. Dia cuma tulis manfaat dia je. Tak ada. Okey, nanti kita tengok. Betul. Kemudian bagaimana? Bagaimana dia dapat menyihatkan, menguatkan, membantu kadar glukos semua ni? Ada tak dalam bahan? Ada cikgu. Bagaimana dia memberi manfaat tu dengan ada nilai serat, antioksidan, vitamin. Bagus. Nampaknya Nisa sendiri jelas ya. Saya dah makna-makna mengikuti. itu. Dan contoh sudah terang lagi bersuluh. Buah naga itu ada 4 warna, ada vitamin, ada antioksidan. Jadi dengan bahan grafik ini, Nisa, sebenarnya mengapa, bagaimana, contoh semuanya dah ada di dalam bahan grafik. Apa yang tak ada tadi, Nisa? Kesan. Betul. Nampak tak mudah kita berikan kesan kepada setiap yang ini. Jadi saya minta pelajar di Google Meet untuk menjawab soalan ini, Nisa. Silakan siapa nak mencuba. Bagi yang pertama, menyihatkan mata, gigi dan kulit. Apa Siapa kesannya? nak cuba, Apa boleh kesannya? angkat kad hijau anda. Ya, Syami, silakan. Syami pula ada Haziq. Haziq, salah orang, Nisa ni. Salah orang. Siapa Syami? Silakan. Silakan, Haziq. Jika apabila mata, gigi dan kulit kita sihat, kita dapat menjamin kesihatan fizikal secara berpanjangan. Nampak tak, Nisa? Kesannya, Nisa. Kesan. Mata, gigi dan kulit kita sihat, Nisa. Jadi, kesihatan kita secara fizikalnya akan sihat secara berpanjangan. Ini adalah kesan. Jadi, ini adalah isi tersirat kepada isi tersurat. Kalau tanya saya cikgu, saya akan cakap, saya akan nampak mata cantik. Itu kena tulislah macam mana, adakah diterima atau tidak. Ya. Mata cantik, dia sihatlah maksudnya di situ. Sihat, Nisa, ya, betul. Okey, yang kedua, menguatkan tulang. Menguatkan Apa kesannya, Nisa? Siapa nak Siapa cuba? nak cuba? Boleh Silakan. angkat kad hijau anda. Izinkan saya, cikgu. Ya, Silakan, Baneta. Baneta. Silakan, Baneta. Badan cerdas dan individu aktif bekerja. Wah, nampak tu menguatkan tulang. Tadi dia suka tanya berapa lama hasil buah naga tu. Betul ya, menguatkan tulang. Badan kita akan jadi cergas dan individu aktif bekerja. Macam Nisa sekarang ni asyik jadi pengacara je, boleh minum jus buah yang telah dibeli. Tadi dah belikan RM2 satu botol. Kat luar mahal ya, Nisa. Betul. Okey, seterusnya membantu menguatkan daya ingatan. Bagusnya jus buah naga ini, Nisa. Bagi pelajar-pelajar yang nak menghadapi peperiksaan. Betul. Apakah kesannya? Boleh bantu saya? Siapa nak cuba angkat kad hijau? Silakan. Izinkan saya, cikgu. Silakan, Afiq. Buah naga dapat membantu menguatkan daya ingatan agar menjamin kesihatan mental. Ya, betul sekali, Nisa. Bila daya ingatan kita kuat, jadi mental kita akan sihat. Kita terhindar daripada penyakit psikiatri, Nisa, sebenarnya. Okey, seterusnya mengawal kadar glukos. Apakah kesannya, Nisa? Apakah kesan? Ada pelajar lain yang nak mencuba? Yang di rumah pun boleh mencuba. Izinkan saya mencuba. Silakan, Dina. Glukos dapat menghindarkan diri daripada penyakit kencing manis. Mengawal kadar glukos dapat menghindarkan diri daripada penyakit kencing manis. Betul ke, Nisa? Itulah, saya Dina, rasa saya macam... nak tanya, Dina. Glukos ni apa sebenarnya, Dina? Gula. Ya, nampak. Mungkin dia pelajar sains, dia tahu glukos ini adalah kadar gula, Nisa. Jadi betul. Bila kadar gula kita terkawal, jadi kita terhindar daripada penyakit kencing manis ataupun diabetes, Nisa. Okey, jadi dan yang terakhir, guna teknik McBichoman. Cari kesan dia. Apakah kesan membantu merendahkan kolesterol dan tekanan darah tinggi? Mungkin ada lagi satu pelajar yang nak cuba. Siapa lagi tu? Izzati, silakan. Silakan. Dapat menghindarkan diri daripada penyakit sakit jantung dan tekanan darah tinggi. Penyakit sakit jantung. Ya, betul ya, Nisa ya. Merendahkan kolesterol dan tekanan darah. Kita tak ada penyakit darah tinggi ataupun kita terhindar daripada penyakit jantung. Jadi mudah tak, Nisa, dan anak-anak murid di rumah atau di
di dalam Google Meet, teknik MACD comel ini untuk mengeluarkan isi tersurat pada hari ini. Mudah ke tidak? Sebenarnya tak susah pun. Jadi jangan takut. Kalau takut rasa tak faham, boleh sentiasa tanya cikgu. Betul Nisa. Jadi sebenarnya 15 markah ini dalam ulasan boleh sangat Nisa kita buat Nisa. Itulah dia Nisa. Jadi selesai objektif kita yang ketiga Nisa. Yang ketiga, tapi belum habis rancangan belum lagi habis. Betul. Selesai teknik MACD comel, saya akan masuk ke bahagian soalan uji minda Nisa. Ini yang kita nanti-nantikan untuk kita kawan-kawan. tetap dengan bahan grafik Nisa. Ya. Tadi bahan grafik dalam buku teks, cuba Nisa angkat sebentar. Okey, buku teks ni. Penonton di Kenapa, rumah, anak di dalam Google Meet boleh nampak jelas ya. Ini adalah satu bahan grafik yang terlalu padat Nisa. Betul. Penuh dengan maklumat dan informasi Nisa. Jadi saya berikan latihan yang mudah. Biasa pelajar ni suka yang mudah-mudah je Nisa. Jadi kita lihat inilah bahannya Nisa. Okey, Nisa boleh letak. Saya dah kongsikan bahannya Nisa. Dan di hadapan saya juga Nisa, nampak ada buah nanas, ada buah pisang, ada buah naga. Ini adalah buah-buahan tempatan. Saya kira kalau kita pergi pasar raya ke pasar pagi ke, ini buah-buah yang biasa kita lihat dan sangat-sangat mudah didapati. Sebelum kita pergi kepada aktiviti kita seterusnya, kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Jadi jom kita teruskan pelajaran kita berdasarkan gambar yang kita nampak ni. Kita dapat lihat gambar buah dan ada sedikit maklumat di situ. Jadi jom kita teruskan cikgu. Terima kasih Nisa. Jadi soalan uji minda ini Nisa, bahan grafik ini terlalu ringkas. Dah terang lagi bersuluh Nisa, kita nampak faedah buah-buahan tempatan. Dan ini adalah isi tersuratnya Nisa. Jadi sama juga kita boleh menggunakan teknik KWLH Nisa, di mana yang kita dah tahu Nisa, macam tadi saya cakap Nisa, buah-buahan tempatan. Kita ada pisang, nanas, buah naga Nisa. Jadi tuliskan. Kemudian apa kita nak tahu? Gambar tadi tentang faedah buah-buahan tempatan. Jadi kita boleh tanyakan di situ soalannya. Dan perkara yang sudah kita pelajari Nisa, ada dalam bahan grafik tadi Nisa. Buah-buahan tempatan ini adalah banyak khasiat, mudah didapati, murah, sedap, menambahkan hasil pendapatan. Dan mungkin soalan yang saya nak tanyakan, lanjutan kajian kita adalah berkenaan bagaimana Nisa cara untuk kita mempromosikan buah-buahan tempatan Nisa. Jadi sudah tahu teknik KWLH, dah tahu isi tersuratnya Nisa. Jadi mari yang saya nak tekankan hari ini Nisa adalah teknik MACD comel. Bagi saya soalan saya, adakah dalam maklumat isi tersurat tadi Nisa, ada tak mengapa, kesan, bagaimana, contoh, ada tak Nisa? Saya rasa ada. Ada ke Nisa? Sebab bahannya hanya isi tersurat Nisa. Ada boleh tak Nisa jawab banyak khasiat mengapa? Ada tak dalam isi dalam macam tak ada je sebab dia ringkas sangat cikgu. Pandai Nisa. Jadi untuk membuat aktiviti ini Nisa, di sini ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita minta mana-mana murid di Google Meet untuk pilih nombor pada sampul tersebut. Dan, siapa nak pilih? Dan mereka Nisa akan dapat mengapa, kesan bagaimana atau contoh. Kita tengok apa yang diperlukan. Dipersilakan. Okey, Rogini dah angkat dulu. Silakan Rogini nombor pilih. Nombor berapa Rogini? Silakan Rogini nombornya. Dia pilih nombor berapa agaknya? Silakan Rogini nombornya. Dia pilih nombor berapa agaknya? 3. Okey. Rogini pilih Nisa. nombor 3. Jadi Nisa minta tolong bukakan Nisa. 3. Adakah mengapa, kesan, bagaimana ataupun contoh? Rogini, awak dapat contoh. Ya Rogini, saya beri masa kepada Rogini untuk menjawab. Okey, yang kedua Nisa, kita teruskan dulu Nisa sebelum tengok jawapan. Baik. Mudah didapati.
Okey, banyak khasiat dapat contoh, mudah didapati. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak pilih? Okey, silakan. Izati. Izati silakan. Nombor 1. Nombor satu. Nisa. Baik. Mari kita tengok. Okey, kalau apa tadi yang Rogini diperlukan. dapat contoh, Izati dapat bagaimana? Baiklah, bagaimana Izati, bagaimana dikatakan buah-buahan tempatan ini mudah didapati? Kita teruskan lagi Nisa sebelum menunggu jawapan mereka. Okey. Murah. Murah. Apa teknik yang kita nak gunakan? Apa soalan yang kita nak tanya? Silakan. Siapa nak angkat? Okey, silakan Haziq. Nombor Haziq berapa? Syauqi, silakan. Saya pilih nombor 5. Nombor 5. Baik. Nisa. Nombor 5. Jadi Haziq telah mendapatkan duit raya. Tidak. Memang akan ada duit raya Nisa, nanti kita bagi dia Nisa. Wah, mengapa? Okey, mengapa dikatakan murah Nisa? Okey, jadi seterusnya sedap. Apakah yang kita nak gunakan? Mengapa ke? Kesan ke? Bagaimana? Ataupun contoh? Silakan. Kita tinggal 2 je. Tinggal 2, nombor 2 atau 4. Dengan saya, cikgu. Silakan Dina. Dina. Saya pilih nombor 4. Nombor 4. Okey, baik. Nombor 4 ada... mengapa? Masih mengapa? Masih Mohon mengapa? jawab ya. Mengapa dikatakan sedap? Dan yang terakhir, menambahkan hasil pendapatan tiada pilihan. Nombor 2. Siapa nak mencuba? Siapa nak nombor 2 ni? Banita nak nombor 2. Banita, silakan Banita. Jadi Banita, kamu akan menjawab kesan. Ya, kesan. Bagaimanakah? Apakah kesan menambahkan hasil pendapatan Nisa? Okey. Jadi Nisa nampak tak kat sini Nisa? Mereka dapat gunakan mengapa, kesan, bagaimana ataupun contoh Nisa. Sebab apa Nisa? Bahan tersurat ini hanya ada maklumat faedah saja Nisa. Betul. Jadi mari kita tengok jawapannya. Silakan Rogini. Berikan contoh buah yang banyak khasiat Rogini. Silakan Rogini. Buah yang banyak khasiat Rogini. Contohnya, buah betik yang digelar sebagai buah bidadari merupakan buah-buahan iklim tropika yang mengandungi vitamin A, C, E dan K. Boleh angkat jawapan awak Rogini? Wah. Nisa, ya, dia tuliskan contoh banyak khasiat. Dia pilih buah betik Nisa. Buah betik. Buah betik. Dia tahu, nampak buah bidadari Nisa. Ada vitamin Nisa. Terima Okey. kasih. Dia dah Terima boleh kasih, menjawab. Rogini. Itu adalah isi tersirat Nisa. Seterusnya, mudah didapati. Bagaimana kita nak dapatkan buah-buahan tempatan ini? Silakan siapa yang menjawab tadi. Siapa tadi dapat bagaimana? Kita nak dapatkan buah-buahan tempatan Secara umumnya, buah-buahan tempatan dan dibuat dalam negara. Maka ia mudah didapati dan dimakan secara segar dari ladang-ladang petani. Nampak tak Nisa? Bagaimana buah-buahan tempatan ini mudah didapati? Ya. Dia ada kat Malaysia Nisa. Senang. Jadi ada kat pasar. Kita senang nak dapat. Dah jawab bagaimana Nisa. Seterusnya, mengapa murah? Mengapa? Kenapa ya buah tempatan ini murah sangat? Silakan. Buah-buahan tempatan murah dikatakan murah kerana kos logistiknya lebih murah berbanding dengan buah-buahan import. Betul Nisa, kos buah logistik. tempatan tak perlukan kos logistik. Okey. Ya. Seterusnya, sedap. Mengapa sedap? Mengapa sedap? Kita nak jawapan daripada murid. Siapa tadi? Buah-buahan tempatan boleh dimakan atau dijadikan jus buah-buahan. Ya, Boleh ini- juga digunakan dalam masakan harian. Terima kasih. Ya, paling senang Nisa. Sedap sebab boleh dijadikan makanan harian. Dan yang terakhir menambahkan hasil pendapatan. Apakah kesannya? Silakan siapa yang terakhir tadi. Wanita ya, silakan. Pendapatan golongan petani semakin meningkat apabila jualan buah-buahan menembusi pasaran antara bangsa. Ya, betul Nisa. ya. Dia membantu petani untuk menambah pendapatannya Nisa. Jadi mudahkan Nisa. Teknik McB Comel ini, bila bahan tu ringkas, kita dapat keluarkan semua. Betul. Tak kisah Nisa nak cakap banyak khasiatnya, Nisa nak jawab mengapa. Boleh, Ya. kesan boleh, bagaimana pun boleh Nisa. Betul. Ini hanyalah cabutan untuk mereka Nisa. Jadi Nisa, sebagai latihan tambahan Nisa, ini adalah kerja di rumah. Saya nak anak-anak di rumah ataupun di Google Meet, sediakan, hasilkan iklan dengan pelbagai kaedah untuk mempromosikan topik kita pada hari ini, iaitu Tuah di Bumi Permata Buah Naga. Bagaimana nak buatnya? Saya ada sediakan contoh video Nisa. Okey. Mungkin kita boleh tayangkan untuk rujukan mereka Jom Nisa. sama-sama kita saksikan.
Putih merah kuning warnanya, enak dijamah, banyak khasiatnya, beri manfaat buat penggemarnya. Si buah naga, nama buahnya. Awak semua nak tak ada kulit wajah yang cantik ataupun nak langsing? Makanlah buah naga. Sebab buah naga ni mempunyai berbagai jenis vitamin seperti vitamin C, B1, B2 dan B3. Ia juga mempunyai kalsium yang sangat tinggi. Murah je, 1 kilogram baru RM8. Jom dapatkan segera di kedai buah Pak Saleh. Ataupun sila hubungi saya di talian 010-356-7890. Jangan lama-lama ya. Sementara ada banyak stok di sini. Segar dari ladang. Jangan lupa dapatkan segar dari ladang. Macam tu ya cikgu. Okey. Baiklah Nisa, ini antara contoh yang murid boleh hasilkan. Dia buat video Nisa. Tapi murid-murid juga boleh buat poster. Hanya lukis poster, hantar kepada guru anda. Mungkin boleh buat juga berita tentang buah naga, tiada masalah. Jadi cakaplah, saya menonton Didik TV. Ada tugasan khas cikgu. Jadi kan cikgunya rasa seronok macam itu Nisa. Ya, jadi yang di rumah jangan lupa untuk catat soalan apa yang anda perlu lakukan untuk mempromosikan Buah Naga bersempena dengan topik kita hari ini, iaitu Tuah di Bumi Permata di bawah subjek Bahasa Melayu. Sebenarnya kan cikgu, kita dah tiba di penghujung rancangan lah. Itulah Nisa, saya rasa tak habis lagi Nisa. Banyak lagi nak kongsi. Mungkin kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Baiklah cikgu Akil, silakan dengan rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Baiklah Nisa, pada hari ini sebenarnya topik yang kita pilih adalah topik Bahasa Melayu tingkatan 3, Tuah di Bumi Permata Nisa. Tujuannya adalah untuk bagaimana kita menggunakan bahan grafik menyaring maklumat bagi proses pemindahan maklumat untuk soalan ulasan PT3. Dan saya telah kongsikan satu teknik Nisa untuk mencari isi tersirat kepada isi tersurat, iaitu teknik Mek Bi Comel Nisa. Jadi itulah kesimpulannya. Ketiga-tiga objektif kita dapat dipelajari oleh pelajar pada hari ini Nisa. Ya, baiklah. Terima kasih Cikgu Akil dan juga kawan-kawan saya dari SMK Kelapa Sawit Kulai Johor kerana bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita akan jumpa di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi Nisa. Jumpa lagi. Pengajaran dan pembelajaran untuk kemahiran membaca akan lebih mudah menggunakan teknik bacaan. Terdapat banyak teknik bacaan yang boleh digunakan. Antara teknik bacaan yang boleh digunakan ialah teknik bacaan SQ4R. SQ4R ialah teknik bacaan S untuk survey, questions, 4R untuk reading, record, recite dan juga reflex. Dengan menggunakan teknik bacaan ini, murid akan lebih mudah untuk memahami dan mengingat bahan bacaan mereka. Dengan itu, pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah kerana murid memahami bahan bacaan. Aplikasi teknik bacaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat memudahkan para pelajar untuk menyaring maklumat penting berkait bahan yang diberikan. Selain itu, penggunaan teknik tertentu seperti teknik Mek Bi Comel turut memudahkan para pelajar menapasi isi tersirat dengan cepat. Pembelajaran yang pelbagai ini sudah pasti dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam ilmu bahasa, terutamanya dalam proses penulisan. Didik TV KPM